Hai guys, welcome back to Bugadget. Ini adalah iPhone 14 Pro. iPhone terbaik yang pernah Apple buat. Macam pernah dengar kan ayat tu? The best iPhones we've ever created. Dah semestinya lah yang paling baru ni adalah yang paling terbaik. Nasib baik dia keluar setahun sekali je. Kalau dia jadi macam iPhone China, setahun 3-4 kali keluar smartphone, mungkin setiap 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali dia akan cakap yang smartphone dia adalah yang terbaik. Baiklah, tapi tak dinafikan sepanjang gunakan iPhone 14 Pro ni, aku dapat rasakan ini yang paling best lah yang pernah aku guna untuk line up yang versi Pro. Sewaktu pelancaran iPhone 14 yang mana dia memperkenalkan dia punya Dynamic Island ni, aku terus rasa macam wow, ini adalah satu inovasi. Sekian lamanya dia berubah daripada tahun 2017 masa iPhone X dilancarkan sampailah 13 Pro dia masih lagi sama dia punya notch, tapi dekat 14 Pro ni dia dah berubah wajah. Dan tak ada siapa sangka yang Apple akan buat Dynamic Island macam ni. Aku dah gunakan phone ni dalam 3 minggu. Sampailah hari ni aku masih rasa impress tentang dia punya Dynamic Island ni. Dia something new, something yang fresh. Persoalan dia, adakah Dynamic Island ni boleh kita panggil sebagai features yang special ataupun features yang unik? Pada pendapat aku, untuk Dynamic Island ni taklah special ataupun taklah unik mana, sebab dia just running by software. Kalau kita nak dapat dekat smartphone Android pun boleh, just install dan gunakan. Korang pun tahulah benda tu dah viral, dan korang boleh rasa pengalaman dia punya Dynamic Island. Tapi yang buatkan dia special adalah bila dan bagaimana kita nak gunakan Dynamic Island ni. Dengan adanya features macam ni, kita boleh manage dia menjadi kerja kita lebih mudah. Multitasking kat phone ni dia jadi cepat dan lancar. Dan diorang ada buat chipset yang khas untuk Dynamic Island ni supaya ianya berjalan dengan lancar dan baik. Jadi walaupun korang ada features Dynamic Island dekat korang punya Android, tapi pengalaman untuk menggunakan Dynamic Island dekat iPhone sendiri memang sangat berbeza lah berbanding apa yang korang install dekat dalam Play Store tu. Dan aku boleh jamin pada tahun hadapan akan banyak smartphone Android yang memiliki features lebih kurang macam Dynamic Island ni. Tapi tak pelik yang dekat Android tu akan lebih canggih daripada iPhone punya Dynamic Island. That's why korang selalu dengar yang orang kata Apple ni adalah trendsetter. Dan kalau korang tanya adakah Dynamic Island ni mengganggu aku punya pandangan semasa nak tengok movie atau main game, sejujurnya aku tak rasa mengganggu sebab dah terbiasa dengan notch yang besar macam ni. Tambahan pula, kali ni ianya bukan sekadar notch, tapi ianya seperti notch yang hidup, sebab kita boleh guna dia sebagai satu features yang menarik. Untuk design masih sama seperti iPhone 13 Pro, berat pun masih sama, beza dalam 2 gram je, tak rasa pun. Perbezaan yang paling ketara adalah dekat dia punya warna. Jadi kalau kita pakai casing yang gelap, casing yang menutupi warna smartphone ni, orang takkan tahulah yang sekarang ni kita tengah pakai iPhone yang paling latest. Mungkin ada satu cara yang orang akan perasan yang kita ni tengah pakai iPhone paling latest, iaitu dia punya features yang terbaru ni, AOD, Always On Display. Sebab dia akan tunjukkan sekali lah dia punya Dynamic Island ni. Tapi by this time mungkin pengguna Android akan ketawakan benda ni lah, sebab Always On Display ni dah lama ada, dah berkurun ada dekat Android. Cuma baru kali ni iPhone jadikan dia satu features yang baru. Tapi seperti biasa, Apple is Apple, dia takkan buat benda yang sama macam dekat smartphone lain. So, Always On Display dia agak berbeza sikit. Kalau dekat smartphone Android, Always On Display ni dia akan betul-betul hitam. Dia akan tunjuk dia punya jam ataupun icon notification je. Manakala dekat iPhone 14 Pro ni, dia just rendahkan brightness je dan refresh rate pun menurun sehingga 1 Hz.
Dan apa yang aku perasan, kalau dekat tempat yang gelap, contoh dalam bilik, contoh kita nak tidur lah, dia punya AOD so far so good je dengan dia punya brightness. Maksudnya dia punya AOD ni tak makan bateri sangat lah, sebab dia punya brightness tu betul-betul turun. Tapi kalau kita berada di tempat yang penuh dengan cahaya, contoh kita lepak dekat kafe yang penuh dengan cahaya, dia punya brightness tu berbeza sikit daripada bilik yang gelap. Dia punya AOD tu berbeza sikit daripada situasi bilik yang gelap. Sebab dia akan naikkan sikit dia punya brightness. So bila brightness pun jadi semakin tinggi, dia punya bateri pun semakin cepat menurun. Dan sejujurnya selepas minggu gunakan phone ni, aku terus matikan dia punya fungsi AOD ni, dia punya fungsi always on display, sebab aku rasa mengganggu. Dia macam keep menyala, keep aktif smartphone ni. Jadi bila aku tengah lepak ataupun tengah main game kat PC ataupun tengah edit video, so dia macam distract aku punya fokus dekat tempat lain. Memang setiap every 10 second macam tu, aku akan mata aku ni akan tengok dekat dia punya screen ni. Tapi selepas beberapa minggu gunakan phone ni, aku dah start terbiasa dengan dia punya AOD. Dah start rasa macam kurang mengganggu lah dia punya AOD tu. Cuma aku still decide untuk matikan dia punya fungsi AOD ni sebab lebih jimatkan dia punya bateri lah. Tapi kalau korang rasa fungsi AOD ni berguna untuk korang punya kehidupan seharian, plus kalau korang nak show off kat orang lain yang korang tengah guna iPhone yang paling latest ni, just on je lah dia punya fungsi AOD ni. Okay, dan untuk display iPhone 14 Pro ni tak perlu nak diragukan lagi. Warna dia cukup terang dan jelas. Dengan adanya 2000 nits brightness, buatkan phone ni tak hadapi sebarang masalah kalau kita berada di bawah sinar matahari. Dan tak lupa juga promotion yang buatkan phone ni lebih lancar, lebih smooth kalau kita nak scrolling. Baiklah, untuk performance dia, aku rasa bab performance ni kita tak perlu ragukan lagi, tak perlu nak bahas lagi tentang dia punya performance ni, sebab semua orang dah tahu untuk iPhone punya performance memang dah cukup hebat lah. Kira semua orang dah tahu dia punya performance ni hebat dia macam mana. Jadi dengan menggunakan chipset yang terbaru A16 Bionic dipadukan pula dengan 6GB RAM, phone ni dah cukup ganas. Nak main game pun rasa best, dan semua orang tahu bahawasanya main game dekat iPhone ni cukup bagus. Grafik cantik, performance stabil. Aku ada cuba main game sejuta umat dekat phone ni, iaitu Genshin Impact. Kita boleh layan tetapan grafik paling tinggi dan performance dia tetap stabil. Untuk FPS dia, dekat iPhone 14 Pro ni kita boleh layan sehingga 120 FPS. Cuma phone ni akan cepat panas lah kalau kita main game pada tetapan grafik yang paling tinggi. Dan dia punya FPS pun pasti akan menurun. Cuma kalau dia drop dia punya performance, drop dia punya FPS semua tu, dia tak lama pun, dia sekejap je terus dia pull back semula pada paras yang lebih stabil lah untuk kita main game. Dan untuk performance bateri dia pula, aku rasa dia lebih kurang sama je macam 13 Pro sebelum ni. Walaupun dia punya capacity tu naik sedikit daripada 13 Pro, tapi still aku tak rasa perbezaan yang sangat ketara. Setakat ni memang sangat cukup untuk kegunaan seharian kalau kita tak main game. Dan aku agak kecewa untuk pengecasan dia, yang mana ianya masih sama seperti sebelum ni, iaitu hanya menyokong 20 watt sahaja. Tambahan pula dia masih menggunakan lightning cable. Ini salah satu yang jadi deal breaker aku lah untuk beli iPhone 14 Pro pada mulanya. Tapi selepas dia bagi tahu Dynamic Island tu, terus lupa dia punya lightning cable ni lah. Tapi nak buat macam mana lagi, aku tak rasa charger yang slow macam ni adalah satu masalah besar bagi Apple, sebab power supply unit atau power adapter pun diorang berani buang daripada kotak pembelian, apatah lagi kekalkan diorang punya lightning port macam ni. Baiklah, perkara yang menarik dekat phone ni selain dia punya Dynamic Island adalah dia punya kamera.
sekarang dah 48 megapiksel. Kira dia hadir di waktu yang tepat untuk tambahkan lagi kehebatan dekat smartphone ni. Aku dah lama tertunggu-tunggu bila lah si Apple ni nak upgrade dorang punya saiz megapiksel untuk kamera. Walaupun ianya teknologi pixel binning yang mana 4 piksel menjadi satu, tapi ianya masih lagi satu teknologi yang berguna lah untuk hasilkan gambar yang lebih detail, gambar yang lebih tajam. Tapi hasil gambar iPhone 14 Pro ni tetap berada pada 12 megapiksel. Kecuali kalau kita aktifkan mode RAW, barulah dia akan dapat 48 megapiksel. Dan dekat 14 Pro ni dia ada fungsi action mode yang jadikan video kita stabil gila. Kalau nak ambil video yang banyak pergerakan, video yang banyak lari semua tu, memang sesuai lah untuk aktifkan mode ni. Kekurangan dia, kualiti dia agak menurun berbanding rakaman yang biasa. Cuma dia punya perbezaan tu taklah ketara sangat. Just kalau kita bandingkan sebelah-sebelah, kita akan perasan lah yang dia punya kualiti tu agak drop sikit. Tapi action mode ni salah satu features yang sangat menarik perhatian aku sejak gunakan phone ni. Dia punya stabil tu memang tak ada obat. Okey, ini pula hasil rakaman kamera selfie dia. Kalau tengok belakang tu ada matahari, jadi memang terang kat belakang tu. Okey, pusing. Better. So, hasil dia. Tak payah nak cakap lah cantik ke tak. Memang cantik lah kan dia punya hasil rakaman. Jadi inilah hasil rakaman dia untuk iPhone 14 Pro. Jadi kesimpulan dia, aku tak rasa menyesal beli iPhone 14 Pro ni. Banyak features baru dan menarik yang boleh aku guna dekat phone ni. Salah satunya adalah kamera dia. Sebagai content creator ni, aku memang sangat memerlukan lah kualiti kamera yang ada pada iPhone 14 Pro ni. Cuma ada dua benda yang buatkan aku rasa kecewa untuk smartphone ni. Yang pertama adalah dia punya pengecasan yang perlahan disebabkan dia tak menggunakan port charger yang berjenis Type-C. Dia masih menggunakan dorang punya lightning cable ni, the mighty lightning cable ni yang takkan berubah, tak tahu sampai bila dia akan ubah. Yang kedua adalah disebabkan dia punya harga semakin mahal untuk versi yang Pro ni. Aku ada terbaca satu artikel yang mana dia mengatakan kalau rakyat Malaysia nak beli iPhone ni, secara purata dia punya gaji tu, kita kena kerja selama 29 hari untuk beli iPhone 14 Pro ni. Itu secara purata lah. Tapi apapun, dia punya harga memang dah semakin mahal. Dan kalau korang tanya aku, adakah berbaloi untuk upgrade daripada iPhone 13 Pro kepada 14 Pro ni? Jawapan dia simple je. Kalau ada duit yang lebih, boleh je upgrade sebab ianya memang sangat berbaloi untuk kita pakai, untuk kita belilah. Apatah lagi yang versi Pro Max, itu lagi super berbaloi sebab bateri dia yang lebih tahan. Baiklah, nampaknya saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bully Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.